kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia tentang agama. Sebab tu kata para ulama, orang yang boleh hadir istiqamah, boleh hadir majlis ilmu, ni kata para ulama adalah orang yang beruntung dan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimat kita berada pada 9 Zulhijjah. Yang mana hari 9 Zulhijjah ini para ulama yang ratusan tahun menjadi amalan para ulama-ulama dulu, apabila tiba tarikh 9 Zulhijjah, mereka akan mengadakan satu perkumpulan di masjid-masjid bagi sesiapa yang tidak melakukan ibadah haji, bagi memperingati bagaimana berwukuf di padang Arafah. Memang tradisi ulama-ulama dulu. Sebahagian ulama sebut yang memulakan tradisi ini adalah Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah orang yang mula-mula melakukan tradisi berkumpul. Masyarakat berkumpul ketika mana mereka ni tidak melakukan ibadah haji, maka tanggal dan masa orang melakukan wukuf di Arafah, maka mereka berkumpul di rumah Allah memperingati hari Arafah. Maka kata para ulama, ni antara sunnah yang sunat dilakukan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Ulama kata ada beberapa ibadat yang sunat dilakukan oleh orang yang tidak melakukan ibadah haji. Yang pertamanya bertakbir bermula 9 Zulhijjah. Orang yang tak buat haji, sunat hari 9 Zulhijjah takbir dah. Menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu subuh 9 Zulhijjah. Walaupun ulama berkhilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri, adakah subuh ataupun zuhur. Namun qaul mu'tamad dan majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i iaitu subuh 9 Zulhijjah. Adapun orang yang melakukan ibadah haji iaitu selepas melontar jamrah, iaitu selepas zuhur hari 10 Zulhijjah. Ni orang buat haji. Yang kedua, sunat bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, mereka ni berpuasa hari Arafah. Sunat mereka berpuasa hari Arafah. Timbul beberapa persoalan di kalangan masyarakat kita. Ni isu yang khilaf yang tidak pernah selesai, iaitu nak puasa hari Arafah ikut Malaysia ataupun ikut bumi Arafah. Ni isu yang tidak pernah selesai. Nak ikut Mekah ke nak ikut negara masing-masing. Kita perlu faham dan jelas muslimat. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, berpuasa dan berhari raya menurut negara masing-masing. Kerana dalam satu hadis Nabi disebut oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW berpuasa 9 Zulhijjah. Maka kata para ulama, puasa hari Arafah mengikut negara masing-masing, iaitu 9 Zulhijjah negara tu. Dan ustaz, kalau puasa 8 Zulhijjah jadi guana, maka tak ada masalah mendapat pahala puasa 1 hingga 9 Zulhijjah yang memang sudah sunat. Yang ketiga, muslimat, ulama mengambil sunnah daripada Ibnu Abbas berhimpun di masjid pada tanggal 9 Zulhijjah bagi memperingati hari Arafah. Sebab apa? Kerana hari Arafah ini beringat kepada manusia tentang peristiwa kita berkumpul di padang mahsyar. Bagaimana manusia berkumpul di padang mahsyar, begitulah manusia berkumpul di padang Arafah. Penuh manusia berkumpul. Tidak ada perbezaan di antara orang yang jawatan tinggi, orang jawatan rendah, orang yang berharta, orang yang miskin. Di hari Arafah tak ada nilai. Maka begitulah juga di hari akhirat nanti tidak ada nilai harta benda, pangkat dan jawatan. Macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka ulama bahas apa makna hati sejahtera, iaitu orang yang beramal dengan amal soleh ketika menghadap di hadapan Allah. Dia menghadap di hadapan Allah dengan amalan yang diterima oleh Allah. Ulama kata syarat untuk diterima amalan ni dua. Setiap amalan soleh akan diterima kalau ada dua syarat. Pertama, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan syarat diterima amalan.
Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Hadis ni daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap amalan dimulakan dengan niat. Hadis innamal a'malu binniyat ni sebenarnya berlaku selepas daripada peristiwa hijrah, iaitu ketika mana berlaku hijrah umat Islam daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Datang khabar kepada Nabi SAW, ada seorang sahabat yang berhijrah kerana nak nikah dengan seorang puan. Orang lelaki ni nak pergi nak kenang ke seorang puan. Jadi orang puan ni bersyarat, kalau nak nikah dengan aku kena hijrah. Maka sahabat ni hijrah bukan kerana taat perintah Allah, tapi kerana nak nikah dengan seorang puan. Maka digelar orang lelaki yang berhijrah kerana seorang puan tadi dipanggil Muhajir Ummul Qais. Tengok muslimat, ni satu adab yang cukup besar. Kita kena ambil pengajaran bagaimana sahabat Nabi ketika mana ditanya siapakah lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan yang namanya Ummu Qais, maka tidak disebut nama, hanya disebut Muhajir Ummu Qais. Nak sebut apa? Hebatnya sahabat Nabi SAW, mereka tutup aib sesama saudara. Mereka tutup aib sesama saudara. Kita lagu mana? Sahabat Nabi SAW, peristiwa besar, dia tutup aib saudara. Kita, suatu hari Anas bin Malik, dia masuk lambat, dia balik rumah lambat. Mak dia tanya, wahai Anas, sebab apa balik lambat? Dia kata, aku ada urusan dengan Rasulullah. Maka mak tanya, sebab urusan apa? Kata Anas bin Malik, urusan itu Nabi kata kena rahsiakan. Maka jawab mak Anas bin Malik, wajib kamu rahsiakan, jangan cerita ke siapa-siapa. Ni bagaimana tarbiyah seorang sahabat, dia tutup cerita. Maka muslimat, hadis ni kerana seorang perempuan hijrah bukan kerana Allah. Hijrah peristiwa besar, tetapi bukan kerana Allah, maka ditolak amalan tadi. Sebab tu muslimat, ulama kata syarat diterima amalan yang pertama mesti ikhlas pada Allah. Tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilai bagi amalan. Yang kedua muslimat, syarat untuk diterima amalan mesti dengan ilmu. Sebab itu kata Syekh Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi in ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan ilmu. Sebab tu muslimat, ilmu satu nilai yang cukup penting. Daripada amalan yang soleh yang diterima ini akan melahirkan sifat taqwa dalam diri manusia. Maka muslimat, kita ni wasiat taqwa dengar tiap-tiap tahun. Maka apakah nilai taqwa dalam diri? Ni perbahasan hari ni. Hari Arafah nak teringat tentang peristiwa taqwa. Maka apakah sifat orang yang bertakwa kepada Allah? Maka kata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala, sifat orang yang takwa kepada Allah dia ada 4. Tak ada salah satu daripada 4 sifat, maka tidak dipanggil orang tak dia orang takwa kepada Allah. Tamu sifat orang yang takwa kepada Allah, dia al-khawfu bil jalil, dia takut semata-mata kepada Allah. Perasaan takut dia hanya pada Allah. Muslimat, kita tengok bagaimana sahabat Nabi SAW, takut dia hanya pada Allah. Bagaimana bila birabbah, ketika diseksa, nak suruh lucu akidah, tapi kerana takut pada Allah menyebabkan dia tetap jaga akidah. Sebab tu ulama sebut muslimat, lahir sifat takwa, lahir sifat takut selepas kenal Allah. Dia kenal ni kata ulama ada 2. Kenal Allah ni ada 2. Pertama, kenal daripada sudut syariat. Yang kedua, kenal daripada sudut hakikat. Kenal daripada sudut syariat, ini pilihan. Kenal daripada sudut syariat, hak ni melalui jalan belajar ilmu akidah. Orang yang belajar ilmu akidah,
maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala daripada sudut syariat. Adapun belajar nak kenal Allah daripada sudut hakikat, hak tu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni tak boleh dibuat-buat. Pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi kewajipan kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala daripada sudut syariat. Sebab apa? Kerana hak ni kok mana-mana pun melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya iaitu al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita Al-Quran. Al-Quran sifatnya untuk dibaca dan sifatnya untuk diamalkan. Muslimat, hari ini menjadi satu perbahasan. Satu perbahasan macam mana orang yang baca Quran sedap tapi tak bertajwid. Ia timbul isu sehari dua ni. Macam mana? Kata para ulama, lebih baik kita baca tak sedap tapi bertajwid. Kerana timbul ada percakapan dalam Facebook apa semua. Dia kata kita baca tak tajwid pun sedap. Jadi tu imam pun laku. Muslimat, yang Allah Ta'ala tengok bukannya yang sedap dibaca, tapi yang bertajwid. Sebab tu ulama kata sekurang-kurang kena betul bacaan Fatihah. Sebab apa? Dia kait dengan semayang. Tak betul bacaan Fatihah, maka tidak sah semayang. Tak betul daripada sudut mana? Tak betul daripada sudut makhraj huruf. Hari ni ramai orang baca Fatihah, makhraj huruf Fatihah tak betul. Ra tak getar jadi ring. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambo bukan kata ke siapa-siapa ni muslim-muslimat. Kita mengaji. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tak belajar, maka berdosa. Dah guna, maka wajib dia belajar. Dah ustaz, belajar dah, tak boleh juga. Maka kata ulama dimaafkan. Hak dosanya tak belajar. Sama juga. Kalau dalam Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huruf dad dia jadi dal mufakhamah. Dia tak jadi huruf dad, dia jadi huruf dal mufakhamah. Dal yang ditebalkan. Waladdallin, tu bukan dad, tu huruf dal, tapi dal yang ditebalkan. Sebab tu kena belajar muslimat. Ulama kata bukan setakat kena belajar tajwid, bahkan kena belajar isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran kena belajar. Sebab itu adanya kuliah tafsir. Belajar ilmu Quran, belajar ilmu Quran. Kerana apa? Kerana nak faham dengan Quran. Bila faham Quran, boleh beramal dengan Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah Al-Quran yang bergerak. Akhlak Nabi, akhlak Quran. Nabi itu sendiri Quran yang bergerak. Sebab apa? Nabi beramal dengan Quran. Maka ramai mana Nabi kata dalam hadis, orang yang baca Quran tapi akhirnya dibakar dalam neraka. Sebab apa? Kerana tidak beramal dengan Quran. Sebab tu muslimat, yang dituntut yang cukup besar di sisi umat Islam adalah beramal dengan Quran. Amal dengan Quran bukan ikut kepala otak. Ni timbul hari ini. Semua orang nak tafsir Quran. Semua orang nak tafsir Quran. Baca terjemahan kemudian tafsir. Muslimat, Quran, nak faham Quran tak dapat tidak mesti belajar bahasa Arab, mesti faham ilmu usul fiqh, mesti faham ilmu hadis, mesti faham ilmu jarh wa ta'dil. Banyak ilmu kena belajar. Ulama kata nak tafsir Quran ni sekurang-kurang kena ada ilmu dalam kepala 12 ilmu. Ada ulama kata 24. Tiba-tiba hari ni timbul orang, Imam Syafi'i boleh tafsir Quran, kita boleh tafsir kok. Guna baca terjemahan. Ya muslimat, kalau kita belajar seni bahasa Arab, maka kita akan nampak Quran ni besar. Contoh kita ambil mudah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wamsahu biru'usikum, maka sapuhlah kepala-kepala kamu. Dia asal-asal kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ba tu tak perlu ada.
Sepatutnya wamsahu ru'usakum saja. Tiba-tiba letak ba, maka kerana ada ba sutir tu, ulama dalam mazhab Syafi'i, bukan setakat mazhab Syafi'i, 4 mazhab khilaf kepada 3 pendapat. Mazhab Maliki kata ba tak ada makna, maka wajib basuh sekalian kepala. Mazhab Hanafi kata ba tu ada makna, tapi dengan makna basuh separuh kepala. Mazhab Syafi'i kata ba itu dengan makna sapu sedikit daripada kepala. Kerana ba sutir, tubik 3 pendapat dalam 4 mazhab. Sebab tu muslimat, nak faham Quran, nak beramal dengan Quran, bukan belajar terjemahan, tapi belajar isi kandungan Quran menurut kefahaman ulama-ulama salaf. Jelas muslimat. Yang ketiga kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, sifat orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dia ini ar-ridha bil qalil. Dia redha walaupun sedikit. Redha dengan amalan, yakni redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita. Redha dengan makna syukur. Apa makna syukur? Guna nikmat Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat badan, maka gunakan kesihatan badan untuk dekat kepada Allah. Allah Ta'ala beri nikmat mata, gunakan nikmat mata untuk kembali kepada Allah. Ini muslimat. Sebab tu muslimat, amalan tubuh kita hak sihat kena guna untuk kembali pada Allah. Ulama kata ada 7 anggota yang akan disoal di hadapan Allah. Mulut, telinga, perut, tangan, kaki, farash. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala beri molek sejauh mana digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga harta. Allah Ta'ala beri harta, sejauh mana harta kita guna untuk Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW sebut, tidak akan berganjak kaki anak Adam daripada padang mahsyar, melainkan dia akan ditanya dengan 4 soalan. Salah satunya akan ditanya tentang tubuhnya, ke mana dia gunakan, dan hartanya daripada mana datang dan ke mana ia pergi. Sebab tu muslimat, tubuh yang sihat yang Allah Ta'ala beri pada kita, sepatutnya kita gunakan untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang muslimat, orang kita beribadah pada Allah, dia jadi timbul. Cuma muslimat kena bahas juga. Dia sembahyang lama-lama ni, berjemaah, kena minta izin orang belakang. Jemaah kalau jadi tu imam, tak payah kata baca panjang, nak sujud panjang, kena minta izin orang belakang. Walaupun semayang ajak. Dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, kita nak baca doa-doa hak sunat ataupun nak panjangkan doa ketika sujud, kena minta izin orang belakang. Makmum seorang tak redha, maka tak boleh. Muslimat, adapun kalau kunut, hak tu minta izin ke tak minta izin, tak boleh panjang. Panjang yang lebih daripada keperluan kunut boleh bawa pada batal semayang. Adapun sujud panjang tak apa, sebab hukum panjang, cuma kena minta izin orang belakang. Sebab tu ulama sebut, nak panjang semayang, nak panjang sujud, nak panjang zikir, semayang seorang. Cuma muslimat, yang perlu kita muhasabah, kita ni kadang-kadang semayang lama dia jadi sungut. Tapi kalau beratur nak dapat promosi, rela panjang-panjang. Ni muslimat kena muhasabah balik kita. Allah tu kena muhasabah balik. Sebab apa? Anda tanya pada guru kami, kenapa manusia kadang-kadang hak sehat-sehat beratur untuk promosi ramai, tapi kalau nak buat ibadah nampak hak tua-tua je ramai? Sebab apa? Kata Syekh, kadang-kadang bila orang tahu apa hasil hak dia nak dapat, maka dia sanggup tunggu. Sebab tu muslimat, kita tahu tubuh kita akan ditanya. Sebab tu sepatutnya kita kena banyak amalan kita. Yang terakhir sekali muslimat, yang kita akan ditanya di hadapan Allah, sifat orang yang takwa kepada Allah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu isti'dadu liyaumir rahil,
dibuat persediaan untuk kembali kepada Allah. Manusia hidup lama mana pun atas muka dunia ni, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sombong dengan hidupnya lagu mana, sampai satu masa dia akan kembali. Hidup di dunia hanya sementara, yang kekalnya adalah padang mahsyar. Sebab itu Nabi kata, al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang dia ni sentiasa membuat persediaan untuk kembali kepada Allah di padang mahsyar. Buat muhasabah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama dia semua sebut tentang hadis Nabi, idza mata banu adam inqata amaluhu illa min salasah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan mereka melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedaqatin jariyah, sedekah yang berpanjangan. Sedekah dia akan ditanya dan dihisab di hadapan Allah. Sebab itu muslimat, ulama kata sedekah ni ada 3. Pertama dipanggil sedekah sunat, sedekah saja-saja kita beri. Yang kedua dipanggil sedekah wajib, yakni zakat. Yang ketiga dipanggil sedekah jariah, yakni wakaf. Cuma muslimat, duit haram dia tidak akan dapat pahala sedekah, tapi wajib beri. Sebab ada orang dia tanya, dulu ustaz kita main duit haram, ambil tanah orang kita jual. Ada orang tanya soalan tengok pagi tadi, dia tanah orang dia jual, ambil hak milik orang dia jual. Jadi muslimat, bila kita nak pulang balik ke tuang dia kata tak ambuh, ngajuk. Jadi ustaz, duit tu kita pakai boleh ke tak? Kata para ulama, sebab duit haram maka tidak boleh. Dan orang kata ulama, duit haram kita tak boleh pakai, tapi wajib sedekah. Walaupun wajib sedekah, tapi tak ada pahala sedekah. Contoh duit interest, duit riba, kita haram guna, wajib sedekah, tapi walaupun sedekah tak ada pahala sedekah. Dah ustaz, kalau tak ada pahala sedekah, baik saya guna, walaupun gitu tak boleh guna kau. Lelah sikit yang muslim-muslimat. Yang kedua hak kita bawa menghadap depan Allah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata ulama, 3 ilmu hak wajib belajar: akidah, fiqh, tasawuf. Fiqh hak wajib sekali belajar, bab ibadah. Yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jenayah. Ibadat wajib belajar, terutamanya berkaitan dengan bab semayang. Sebelum faham bab semayang, kena faham dulu bab taharah. Bab semayang kena faham syarat, sah, rukun. Kemudian kena faham bab bersuci, wuduk macam mana, mandi wajib macam mana, haid nifas macam mana. Ramai mana orang hidup 10 tahun 20 tahun buat ibadah, tapi hak ni tak tahu. Semayang jemaah 20 tahun 30 tahun, masbuk muafiq tak tahu. Bila masalah masbuk muafiq, maka tidak sah semayang. Muslimat, Allah, ni kena tengok. Muamalat, bab jual beli kita lagu mana? Jual beli, akad jual beli. Kalau musim rebang ni orang kita alhamdulillah lah, ia jaga. Bapa bila time akad jual beli, dia ada sirah, ijab qabul. Tapi time beli biasa-biasa tak ada setarang ijab qabul. Beli asal ikut mazhab Syafi'i, beli benda-benda pun kena ada ijab qabul. Tapi orang kita time nak buat ibadat je ada ijab qabul, time lain tak ada ijab qabul. Makan, beli makanan, beli goreng pisang, beli kereta, tak ada ijab qabul. Ni muslimat berat sikit ni. Muamalat, munakahat, kena belajar bab nikah kahwin. Berlaku kes muslimat 2, 3, 4 bulan saja cerita. Berlaku kes, cerita ni lama dah. Berlaku kes pasang suami isteri nikah, kemudian nikah di Thailand. Lepas tu dah mak ayah dak redha, tak balik Terengganu, duduk di Kuala Lumpur kerja. Takdir Allah Ta'ala, nikah 7 bulan cerai. Hak puang balik Terengganu semula, duduk dengan mak. Bila beranak, anak umur 2 tahun, mak meninggal, maka anak duduk dengan tok. Anak puang duduk ngetuk, besarlah dengan tok, siapalah. Habis SPM tok meninggal,
SPN ke STP tak ingat dah. Meninggal duduk KL. Hak anak puan ni pergi KL, kerja di KL. Kerja bercinta dengan bos diri. Bila cinta dengan bos diri, takdir Allah Taala nikah di Thailand. Bapa malu. Sebab bos ada bini dah, jadi nikah di Thailand, bini nombor 2. Bila ngandung nak daftar perkahwinan. Bila nak daftar perkahwinan, balik ke Terengganu cari wali. Mak dara tengok siapa tok laki pesang. Sebab apa? Ayah sendiri rupanya. Ni cerita betul berlaku 2, 3, 4 bulan lepas. Rupanya salah nikah dengan ayah sendiri. Pesang mak dara. Malam tu anak baru lepas kuliah di Surah Al-Hikmah pada meeting. Telefon, "Ustaz, kau mana-mana pun malam ni nak temu kau." Anak kata, "Anak baru sudah kuliah. Temu esok-esok lah." Ayah kata, "Tak kira Ustaz, malam ni nak temu kau." Mari 4 buah kereta. Allah, lembek mak dara. Bapa salah nikah dengan ayah diri. Dah guna hukum anak? Ada hukum. Hukum anak tu sah. Sebab apa? Perkahwinan tak tidak tahu. Tapi dah bila tahu, terfasah sendiri perkahwinan. Perkahwinan terfasah sendiri. Anak sah tarah. Boleh beng dengan toki. Jadi anak tu separuh anak, separuh toki. Separuh anak, separuh cucu. Ni muslimat. Separuh anak, separuh cucu. Anak sah tarah tak? Sah. Berlaku bila? 2, 3, 4 bulan lepas di Terengganu. Muslimat. Sebab apa? Sebab tu kena ngaji munakahat, kena ngaji muamalat. Kalau tak, jadi hura-hara. Ada siapa ada mak dara cadang supaya gugurkan anak tu. Hak ni kata tak boleh. Telefon Ustaz, mari temu. Huru-hara malam tu pukul 12 lebih baru sudah. Muslimat ni Allah. Sebab tu muslimat kena mengaji. Manusia bila ada ilmu, maka dia selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir sekali muslimat, dia akan bawa menghadap di hadapan Allah, iaitu waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan mereka. Disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, nak melahirkan anak yang soleh mesti dididik daripada kecil 2 perkara. Pertama, dididik daripada kecil tentang sembahyang. Kenapa Nabi SAW awal-awal Nabi sebut bila umur 7 tahun Nabi suruh semayang, bila umur 10 Nabi kata kalau tak semayang rotang. Sebab apa? Kerana hasil daripada tarbiyah semayang akan melahirkan orang yang jaga diri dia daripada maksiat. Ulama kata anak tak dinakal secara mana pun, kalau dia jaga semayang, bila tua dia akan buat ibadah, dia akan jadi orang baik. Walaupun dia nakal secara mana, dengan syarat dia jaga semayang. Sebab tu ulama kata bila umur 7 tahun bukan suruh semayang, tapi ajar cara semayang. Hari ni banyak berlaku kes suruh semayang, ajar semayang tak. Bila suruh semayang, semayanglah anak, tapi macam mana syarat sah, macam mana rukun, macam mana cara bersuci, hak tu tak ajar. Budak apabila sudah mumayyiz, ibadah dia sah. Budak yang mumayyiz, ibadah dia sah. Cuma kata para ulama, kalau cukup rukun dan syarat, budak hak tak sunat lagi, sah ibadah. Cuma kena ajar cara macam mana nak basuh dalam apa semua. Sebab tu kalau budak tak sunat duduk sebelah kita, tak perlu kita suruh dia pergi ke belakang. Sampai ada kes berlaku muslimat dalam satu video ceramah, seorang tu dia mengajar, kalau ada budak semayang dalam sah, kita mari lambat, wajib kita akak budak tu pergi belakang. Anak kata paruk ngak. Anak kata, pada orang tahu video tu, "Ustaz, apa pandangan?" Anak kata, "Molek akak ustaz tu waktu bik luar." Muslimat, apa benda? Bila budak dia duduk dalam saf, haram kita suruh dia undur. Tak boleh. Sebab semayang dia sah. Budak mayit lah, budak tak mayit, tu lain kira. Dan ustaz kan dia tak sunat lagi. Dah kalau dia tak sunat, kalau dia basuh hak dalam, sah. Kulit hak tak sunat tu, dia basuh dalam, sah. Dah ustaz kita tak tahu, dia basuh tak basuh. Hak dah tak tahu, ambil hukum asal, sah semayang. Apa benda masalahnya? Muslimat. Sebab tu muslimat, awal-awal kena ajar anak cara semayang, rukunnya, syarat sahnya, kemudian macam mana cara bersuci, berwuduknya, kena ajar.
Tapi yang hak fardu ain lah, awal ayah belajar kitab Kifayatul Mubtadi, Sulam Mubtadi, Bughiyatul Tulab. Ya ajar ke anak, kalau sujud sahwi tu imam salah, wajib muafakat hak diam-diam. Anak bingung terus. Baru umur 7 tahun. Oh, muslim-muslimat pada patutlah. Tapi wajib aja. Yang kedua kata para ulama, nak melahirkan anak yang soleh, di samping ajar semayang, yang kedua kena ajar ilmu Quran. Sebab budak apabila ada Quran dalam jiwa dia, maka hatinya akan bersih. Sebab tu ulama dulu daripada kecil dia ajar Quran. Dia ajar hafal Quran. Maka berkat Quran akan melahirkan orang yang baik. Jangan tunggu umur 13, 15 dulu baru nak suruh ngapal Quran. Sepatutnya daripada umur 7 tahun ayah kena ajar anak tadi dengan Quran. Maka muslim-muslimat, ini sifat orang yang takwa kepada Allah. Yang pertama takut pada Allah, beramal dengan Quran, syukur walaupun sedikit, kemudian buat persediaan untuk kematian. Maka muslim-muslimat, 4 ciri ni sepatutnya apabila kita muhasabah berkat hari Arafah, muhasabah kita bagaimana kita di padang mahsyar, maka sepatutnya kita menjadikan diri kita orang yang takwa kepada Allah. Dengan lagu mana? Dengan memperbanyakkan amalan di samping memperbanyakkan belajar ilmu. Sebab apa? Kita sebut dah awal-awal, tidak ada amalan diterima melainkan ada ikhlas dan juga ada ilmu. Maka muslim-muslimat, bila sambut hari Arafah, patutnya kita memperbanyakkan amalan yang diiringi dengan ilmu. Maka muslim-muslimat, ni orang panggil ceramah sempurna hari Arafah. Moga-moga peringatan utama, hamba tekan saja, hamba nak tekan sangat, iaitu ilmu je. Kerana kadang-kadang bila kita muhasabah kematian juga bagus, muhasabah kematian. Tapi kalau kita ingat mati tapi amalan tidak ada guna. Kita cerita, kita ingat macam mana kita di padang mahsyar tapi amalan kita tak bergerak, tak ada guna. Dan kalau amalan banyak tanpa ilmu juga tak ada guna. Sebab tu benda yang paling cukup ditekan apabila kita ingat kematian, kita ingat mahsyar, kita ingat kubur. Dua benda kita kena tekan, ilmu dan juga amal. Tak ada guna ilmu banyak kalau tak beramal, tak ada guna amal yang banyak tanpa ilmu. Maka sebab tu muslimat, setiap kali kuliah kita tekan dua ni, ilmu dan amal. Moga-moga menjadikan kita ini orang yang bertakwa dan juga orang yang saleh, muslimat. Jadi muslimat, itulah orang panggil ceramah ringkas sempena hari Arafah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua. Dan muslimat, kita tutup dengan doa sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari Arafah ini Nabi SAW suruh banyak kita berdoa. Nabi kata tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala melepaskan hamba-hambanya daripada cengkaman api neraka melainkan pada hari Arafah. Moga-moga kita berdoa pada Allah, kita masuk dalam orang yang dilepaskan daripada cengkaman api neraka berkat hari Arafah, berkat kita melakukan ketaatan. Dan antara hari yang cukup mustajab doa, kata para ulama, iaitu hari Arafah. Maka muslimat, dengan hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Taala pandang doa kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa amwali والدينا وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi itulah muslim-muslimat, saya minta maaf banyak. Moga-moga dengan berkat hari Arafah, dalam keadaan kita berpuasa pada Allah, dalam keadaan kita berada di dalam rumah Allah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.